Buah-buah dia, biji, buah dia tu orang makan, bawa pergi biji dia kelain pula, tanam pula, tubik pula. Jadi spora. Spora. Kalau nak kira tanah tu spora perut ibu. Bila mari air, baru pergi. Betul-betul serupa. Cuba kamu perhatikan, siapa dia duduk buat semua tu dalam tanah tu, proses tu sampai begitu. Kemudian berpusing, betul ke pusing. Hakikatnya kalau cari hak asal ada, berapa keturunan pun ada. Sekarang ni ada pula apa ni, kajian tentang keturunan ni boleh kesan sampai hak dulu-dulu. Begitulah juga kejadian Allah SWT hak lain. Kalau perhati sini, nampak kekuasaan Allah SWT. Dan Tuhan boleh buat. Bila tak ada semua ni kan, kita ingat kita tak ada. Sebenarnya ada. Keturunan kita, pokok tu, kok asalnya tak tahu mana pokok. Ayam, kalau kita makan tu asal tak tahu mana, berapa ribu tahun orang duduk makan. Tetapi ada keturunan dia. Tu terusnya. Tapi kalau hak lain tu dia berhenti sekat tu, manusia ni tidak gitu. Bila mati, bangkit pula. Bangkit pula. Kebangkitan tu macam kebangkitan dalam hidup dunia ni kan. Mula-mula gini berkembang sampai kepada akhir. Di sana pun begitu juga. Ada lagi perkembangan. Suknya syurga neraka. Suknya syurga neraka. Hak berkait dengan apa tu? Amalan dalam dunia. Hak tu manusia. Hak lain tak ada. Dia berhenti sekat tu. Sekat pada mahsyar tu habislah. Itu pun tidak semua adanya. Hak mana-mana ada kena-mengena dengan manusia. Ikan karing, kau ikan sepila, kau lembu, kau kambing, kau orang belaga dulu tu ada. Bangkit sementara untuk nak balas orang yang buat jaya terhadap dia. Kalau tidak, tak ada mana-mana ayat orang makan, tak ada kena-mengena, tak ada dah waktu tu. Manusia tidak ada dengan sebab apa? Amalan, iman dan amal. Itulah yang menentukan. Itulah ayat ni nak cerita. Imam Bukhari tidak nak semua tu. Tu boleh bahas lah, panjang mana pun tak apa. Hak dia naknya mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Dan ayat ni ada mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah, yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakan kejadiannya. Sempurna kejadian tu mana? Situlah di setiap peringkat tu malaikat ada duduk tanya. Duduk tanya tu maksudnya bukan dia tanya atau tanya gitu dah. Dia tanya tu dengan ketetapan Allah, yakni mereka ditugaskan untuk kerja tu. Kita manusia di dalam kawalan sampai begitu sekali. Dan semuanya berlaku dengan ketentuan Allah, dengan izin Allah. Di setiap peringkat-peringkat yang mengubah bentuk dia tu, dia tanya, ni gini lah, lagu mana, nak terus ke tidak? Kalau sekat tu dia, kalau sekat tu gugur. Sama ada orang menggugurkan ataupun dia gugur dengan sendirinya kerana apa-apalah kita kata. Hakikatnya Allah sudah tentukan. Ni sekat ni ya. Sekat air mani, lepas tu tak jadi, hampa. Hak ni sekat segumpal darah. Dalam-dalam tu pecah, hancur. Gitulah. Setengah tu sampai ke peringkat hak sudah berupa, tapi tidak berupa penuh lagi. Ada sampai peringkat tu sekat tu gugur, mati, keluar gitulah. Dengan kehendak Allah berlaku. Nak suruhnya hak hidup ni fikir, hak sampai tua ni fikir. Tengok kuasa siapa selama ni tu dari setengah tu. Kan ada kan sekeliling kita ni, jiran kita, keluarga kita, hak anak dia mati, hak gugur, hak mati kecil. Tak ada kuasa manusia sikit pun. Di mana manusia boleh campur? Tak ada. Ketentuan dia. Bahkan hak manusia nampak dia buat pun dia bunuh, sebenarnya Allah. Hakikatnya Allah dengan kehendak dia berlaku. Dia larang lah, dia tak buat lagu tu dalam hukum syariat dia tak boleh. Tetapi semua yang berlaku dengan ketentuan daripada dia, tidak di luar daripada kehendaknya. Ada suruh kita ni mikir daripada tu hak dekat, kita boleh tengok sendiri perkembangannya dalam perut isteri kita sehingga jadi keluar anak. Itu hak reka.
Begitulah juga alam ni, dia ada proses dia berubah dari satu peringkat ke satu peringkat yang melibatkan panjang kita tu seperingkat lagi. Kita je banyak peringkat dah. Peringkat kita daripada ni sampai jadi orang, sampai jadi tua, sampai mati. Banyak peringkat dah situ. Sebenarnya baru dunia baru. Banyak lagi orang lain. Banyak lagi orang lain. Sebelum ni pun sudah ada. Orang panggil alam zar, alam zuriat. Hak tu tanya kita ni kan, bila kumpul keluar daripada belakang Adam ni, kita alastu bi rabbikum, semua sudah jawab qalu bala syahidna. Semua sudah jawab dah. Bila alam zar, tapi kita tak ingat. Seperti mana kita tak ingat kedudukan kita dalam perut ibu ni kan? Lagu tak tahu kan? Lagu itulah perkembangan. Tetapi hak dalam dunia ni, apabila kita jadi mukallaf, kita ditaklifkan dengan agama, bila mati hak tu ingat. Hak tu ada balasan. Semua tahu berlaku. Mu ada buat kau gini. Ya. Tahu berlaku. Bila saat ni peringkat ni. Sebab itulah peringkat kehidupan manusia mukallaf ni sangat bermakna. Hak ni akan ingat. Hak dulu tak ingat, sebab tak ada kena-mengena. Kalau kita ingat, kita ingat, tak ada dosa, tak ada boleh pada apa. Cuma dia royak gini perkembangan. Kamu dulu daripada tanah, kita tak tahu. Ada dia tahu. Hak jadi daripada tanah, hak kemudian ni mana tahu. Tak apa kita tak tahu waktu pun. Kita tak tahu waktu, kita tidak merasa waktu pun tak apa. Tetapi hak kita tahunya hidup dengan syariat dalam dunia. Ada akal Tuhan. Hak tu cukup bermakna. Hak tu lah yang dikira seksa. Sama ada kita jadi bahagia atau celaka, hak tu amalan. Nak suruh fikir hak tu lah. Memang ketika ni kita ingat, mari kita buat agama. 20 tahun dulu gapo dia. Aku duduk di mana? Apa aku buat? Duduk nampak terbayar. Itu kan kita ingat. Ingat hak lepas. Bila ketika kita jadi manusia dalam dunia. Sebab hak jadi dalam dunia ni pun selepas mukallaf, hak tu dikiranya. Hak sebelum pada tu tak kira. Dosa pahala ke apa tak ada. Selepas pada tu yang dikira. Sebab apa? Kita matai betul, kita buat tu dengan penuh kesedaran bila kita balik. Sebab itulah dipertanggungjawabkan kita pada ketika tu. Ada pun sebelum pada tu buat tu pun tak tahu, ikut-ikut gitu je. Tak tahu gapo. Tapi dalam masa ni dia nak cerita hak ni lah. Tapi Imam Bukhari semua tu tak ada bagi dia. Yang dia nak bincang sekarang di mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah. Dia nak ceritanya oleh kerana ada khilaf di antara ulama di sini, bila seseorang perempuan itu mengandung, adakah dia masih keluar darah haid lagi ataupun tidak? Ada hak keluar darah tu. Ada enggak? Ada khilaf di antara ulama. Tadi kita sudah baca dah. Sekian ramai nama ulama-ulama tu, jumhur ulama, majoriti ulama, termasuk Imam Bukhari dan lain-lain, dia mengatakan bila mengandung tak ada dah. Mai kotor tu tak ada. Tetapi ada segolongan yang lain. Tadi nama-nama sudah disebutkan. Mereka mengatakan ada lagi darah. Setengah-setengah ulama dalam mazhab Malik, dia katakan ada pendapat daripada Imam Malik juga, kalau mula-mula mengandung tu peringkat awal-awal lah keluar tu, boleh jadi ada lagi haid. Tapi kalau peringkat akhir dah mengandung, tidak. Kalau keluar tu bukan darah haid. Dia kata gitu pula. Ada pula hak lain pula kata sebab tidak terang. Tak terang, gitu keadaan. Ada yang mengatakan kalau perempuan tu ketika mengandung dia keluar darah, hak moleknya sebagai ihtiyat, langkah bercermat, mengambil langkah bercermat, iaitu dia semaya. Kalau semaya, masa semaya lah. Dan kalau masa puasa, dia puasa. Tapi oleh kerana tak pastikan benda tu, boleh jadi memang haid. Kalau haid tak boleh, boleh jadi tidak haid. Sebab tu ada keadaan tu. Ini pendapat Dawudi, dia kata semaya. Dan pada ketika tu suami dia pun tidak boleh bersetubuh dengannya. Sebab apa? Sebab ada kemungkinan haid, kata dia. Itu pendapat dia lah. Macam nak ceritanya macam-macam pendapat. Tetapi jumhur ulama